Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dapat memberikan kita bernafas pada hari ini dan juga dapat kita sama-sama berkumpul melalui digital dalam kuliah kita, kuliah mingguan kita setiap hari Rabu yang dianjurkan oleh Masjid Darul Makmur. Apa khabar ibu-ibu muslimah di luar sana? Doa saya untuk anda, mudah-mudahan anda sentiasa dalam rahmat naungan kasih sayang Allah. Rumah tangga yang kita bina adalah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia perlu pertolongan. Ada masanya kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. Baik, jamaah muslimah yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam berdigital. Selagi COVID ini belum selesai, selagi itulah kita diberi peluang mengikuti kelas-kelas apa yang dianjurkan oleh Masjid Darul Makmur melalui wadah-wadah media sosial ataupun kita Zoom. Hari ini kita sambung kembali. Kalau pada minggu lepas kita telah memperbincangkan dengan tajuk memperkukuh azam menjadi manusia yang mukmin. Saya telah terangkan bagaimana kita dalam azam kita. Setiap tahun datang azam, kalau kita tak bikin buang, bab kata budak-budak sekarang buang karen lah. Bab tak dapat nak ikuti. Kadang-kadang kita bikin tapi separuh jalan kita terus tak lakukan. Jadi hari ini insya-Allah kita bersiar lagi dengan tajuk muhasabah dan muraqabah menuju tahun baharu. Dah 7 ni. Walaupun baru beberapa hari. Hari ni saya rasa dah beberapa hari, seminggu lebih, 2 minggu anak-anak kita pun dah start mula sekolah. Yang nursery, yang K1, K2, yang darjah 1, darjah 2, sehingga kepada menengah dan juga yang pra-pra sekolah di atas. Dah mula sibuk ibu-ibu kita sekarang. Begitu juga dengan saya. Kita dah mula sibuk dengan tugas-tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu suri rumah tangga. Jadi saya ulang kembali, hari ini topik kita ataupun tajuk kuliah kita, muhasabah dan muraqabah menuju tahun baru. Baik. Siapa yang dah laksanakan azam-azam yang tahun lepas, bawa lagi pada tahun ini tak lepas lagi, nak bawa pada tahun depan. Biarlah azam tu yang kecil, yang mudah, tapi istiqamah kita lakukan. Baik, jamaah musliman rahmati Allah, alhamdulillah kita telah melangkah masuk ke tahun 2021. Dah masuk dah. Dengan keadaan suasana yang amat berbeza. Luar biasa berbeza, yang tak disangka, yang tak dijangkau, yang tak terfikirkan. Yang kita akan datang daripada tahun 2020 masuk 2021, kita akan menghadapi fasa-fasa seperti ini. Tidak dapat dinafikan bahawa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mencabar buat kita semua. Tak dapat dinafikan. Kalau kita tanya dengan siapa pun kita jumpa, baik di pasar, baik di sekolah, baik di rumah, di kolong blok sekalipun, Bu. Ibu-ibu kalau kita jumpa, kita akan cakap, susahnya tahun 2020, Masya Allah, nak keluar tak boleh. Kalau di radio warna tu saya dengar, Bu, hari-hari ibu-ibu tu telefon, rindu dengan cucu, rindu dengan anak menantu, rindu dengan saudara mara yang di Johor lah, yang di Indonesia, yang di mana saja. Inilah kenyataannya. Inilah realiti yang kita kena hadapi.
tidak dapat dinafikan bahawa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mencabar buat kita semua. Bermacam peristiwa suka dan duka telah tercatat dalam sejarah yang akan menjadi kenangan dan teladan. Apabila Allah mengembalikan COVID ni, Allah redakan, insya-Allah akan datang. Sekarang dah dibuka fasa ketiga, di mana setiap dalam kumpulan, kalau perkahwinan hanya 8 orang saja, kita makan di luar ada 8 orang, dan untuk sukan-sukan dah dimula dibuka, tapi kita kena jaga distance kita, jaga jarak keselamatan. Kita akan berceritakan kenang balik, Bu. Bila Allah memberi kita, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, kata Allah, ada penghujung jalannya. Bak saya katakan, kalau Allah kasih kita hari-hari hujan, hujan panas, hujan yang lebat, tapi di penghujung hujan itu pasti akan ada pelangi yang timbul. Pelangi itulah menyinari kita, menyinari perjalanan kehidupan kita. Jadi bermacam peristiwa telah kita alami. Benda-benda ni tak akan kita lupakan. Kalau ada kita ambil gambar di Instagram ke, di Facebook ke, di mana kita dengan berpelitup, bila anak cucu kita akan datang, dia tengok gambar kita, nenek kenapa ni nenek pakai macam ini? Atuk kenapa atuk tutup hidung, tutup muka? Inilah kenangan kita, Bu. Di mana kita kena terpahat dalam diri kita. Jadi pandemik COVID-19 yang masih belum reda hingga ke hari ini, khususnya merupakan satu ujian besar yang telah menjejaskan pelbagai kegiatan seharian kita, malah turut memberi kesan kepada kegiatan ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Jadi ini saya cakap tadi tak dapat kita nafikan. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat kerjasama masyarakat Singapura, rakyat Singapura yang tekun dengan pemerintah, dengan apa SOP yang pemerintah telah berikan, kita ikut cara-cara yang telah diberikan, maka insya-Allah sedikit demi sedikit fasa ni akan dibuka dengan lebih leluasa nanti, insya-Allah. Kalau kita pandai menjagalah. Baik, sebagai seorang yang beriman, kita semestinya perlu meyakini bahawa yang berlaku merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dimuhasabah agar kita dapat merencana sesuatu yang lebih baik untuk masa akan datang. Muhasabah. Muhasabah ni, Bu, kita kena renung balik diri kita. Sekarang ni tengok, Bu, COVID belum berakhir, tapi kadang-kadang bencana alam berlaku. Gempa buminya lain, keadaan yang snow, hujan air batu di negeri-negeri Eropah. Itu semua benda-benda yang kita kena muhasabah diri kita. Kita kena balik tanya diri kita, apakah yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini? Sepanjang hidup kita yang Allah kasih kita panjang usia. Sebab tu kata Allah, jangan kamu tanyakan aku bagaimana aku didirikan, dijadikan, tapi nikmat aku, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surah Ar-Rahman. Nikmat aku yang manakah wahai manusia yang kamu dustakan, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang manakah wahai manusia yang kamu dustakan. Berulang kali Allah ulang ayat ni dalam surah Ar-Rahman. Jadi itu sepotong ayat yang kecil, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita menghayati, kita telusuri ayat tadi dengan terjemahan yang baik, maka perkataan muhasabah akan datang dalam diri kita. Muhasabah ni macam refleksi, Bu. Kita kena ingat balik apa kejadian-kejadian telah berlaku. Allah beri kita sekarang, tapi Allah dah beri sebelum zaman-zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Saleh. Semua Allah kasih bencana. Kerana ketika itu, umat-umat mereka ingkar dengan tauhid kepada Allah. Jadi ini yang saya cakap, kita kena renung balik muhasabah. Baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Wah, imam suami kita kalau pergi solat Jumaat pun, di mimbar Jumaat pun diterangkan,
Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Setiap kali hari Jumaat tu mimbar sentiasa memperingatkan kepada kita yang datang solat Jumaat. Bertakwalah kepada Allah. Kerana dengan bertakwa, bu, jiwa kita jadi lembut. Jiwa kita jadi stabil. Jiwa kita akan dapat bezakan yang mana baik, yang mana tak baik. Dan bila kita nak melakukan sesuatu yang tak baik, dapat berfikir dengan waras. Kerana bertakwalah kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Tapi kadang-kadang kita mamak cakap lah. Yang dilarang tu lah, bu, yang sedap kita lakukan. Apabila yang disuruh tu nak dikerjakan agak rasa berat. Banyak halangan-halangan terhalang oleh kita untuk melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Contoh tak ada lain, tak ada bukan, bu, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung yang menjadi Allah utuskan ke muka bumi. Yang membawa risalah Allah, tauhid Allah. Satu contoh, satu insan, bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takwanya, dengan keimanannya, masya-Allah. Satu contoh yang dapat kita ambil, kenapa kita tak boleh ambil contoh yang dekat dengan kita. Yang setiap hari bila dekat masjid, di mana ceramah-ceramah kita lihat di online ke, di media sosial ke, inilah contoh teladan bagi kita umat manusia. Baik, jamaah muslimah yang rahmati Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlu sentiasa bersedia dengan apa jua ujian dan ketentuan yang bakal berlaku. Persediaan tersebut bukanlah semata-mata menunggu sahaja apa perkara yang berlaku kemudian pasrah. Dah takdir, ya Ustazah, Allah nak kasih kita COVID macam ini. Dah takdir Allah, dah kata Ustazah, nasib saya macam ni. Tidak, bu. Takdir memang ketentuan daripada Allah, tapi kita sebagai manusia disuruh berusaha lagi. Seperti saya pernah katakan, kalau kita driving kereta ke masjid, memandu kereta untuk melakukan solat fardu ataupun nak mendengarkan ceramah-ceramah kuliah di masjid, kita parking kereta kita di belakang. Bila kita parking, kita lock kunci ni kan. Kita lock pintunya, kunci kita bawa. Tapi kalau kita merasa kita bertakwa kepada Allah, kita serah kepada Allah, insya-Allah kereta kita tak akan hilang. Jadi awak pun parking kereta, awak tak lock, tak kunci, terus masuk dalam masjid. Oh, saya tawakal ya Allah. Saya pasrah dengan Allah. Insya-Allah kereta saya kat masjid apa, takkan orang nak curi kereta di kawasan masjid. Itu namanya bukan kita bertawakal. Itu namanya kita menyerah diri kepada pihak pencuri untuk mengambil kereta kita. Jadi kita kena bezakan yang mana kita berkatakan bertakwa kepada Allah, yang mana kita serah kepada Allah, yang mana kita betul-betul dah berusaha, akhirnya setelah usaha itu tak berjaya, dah melakukan, dah cuba, berbagai cuba, baru kita katakan benda ni adalah takdir Allah. Tapi dalam takdir pun, Allah suruh kita berusaha untuk melakukan yang terbaik lagi. Berusaha dan terus berusaha. Baik. Persediaan yang dimaksudkan ialah dengan kita mempersiapkan suatu perancangan yang berasaskan ilmu pengetahuan bagi menata kelola urusan kehidupan kita supaya setiap tindakan dan keputusan yang dibuat dalam kehidupan kita adalah dengan mengikut syariat Islam. Ini tak boleh lari ni. Apa pun yang kita lakukan, berpandukan. Wa imma azam kita yang kita dah berazam bertahun-tahun tu yang kita tak lakukan, tak dapat nak lakukan, walaupun dapat lakukan sedikit tapi tak dapat nak habiskan, kita berpandukan kepada syariat Islam. Bukan main sembrono je. Setiap itu, bu, bila ibu baca kitab-kitab daripada ulama-ulama kita, setiap buku kitab yang mereka cetak tu, mereka karang, di pertama tu mesti ditaruhkan ikhlas dan niat. Setiap buku ibu kalau baca, baik buku hadis, baik buku pengarang siapa, di pertama tu, tajuk buku tu aja, di pertama, chapter pertama tu, dah dibilangkan niat dan ikhlas. Jadi setiap perbuatan kita adalah dengan niat. Nawaitu kita. Kerana dengan niat tadi, dapat mempersatukan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tanpa ilmu pun tak jadi, ilmu tanpa niat pun tak jadi. Jadi kedua-duanya seiring. Macam kita masak.
Kita popular, kita pandai dalam bab masak. Tapi siapa guru masak kita? Mesti ada gurunya. Takkan kita terus dapat ilmu begitu saja. Kita ada gurunya. Kalau tak melalui buku, melalui orang perorangan. Kita akan menuntut ilmu. Jadi ilmu ni penting. Ilmu ni membawa kita kepada perjalanan yang lurus. Tanpa ilmu, kita tak dapat memandu diri kita. Sebab tu bagi kita yang belajar ni perlukan ilmu, perlukan guru. Tak kira awak taranum ke, belajar Iqra ke, belajar ngaji ke, belajar apa, perlukan panduan seorang guru. Kerana guru ni adalah waris para anbiya, para nabi. Setiap guru-guru waris membawa ilmu. Jadi tanpa ilmu dan perancangan yang teliti, pastinya kita akan mudah sekali tergelincir dan tersasar dari matlamat sebenar kehidupan kita di dunia ini. Dalam rumah tangga kita kena merancang. Dalam kita dapat gaji tiap-tiap bulan kita kena merancang. Apa keperluan, apa keinginan. Yang mana didulukan, keperluan didulukan, keinginan didulukan. Kalau keinginan didulukan, maka keperluan akan ditepikan. Tapi kalau keperluan yang penting kita ambil, kita merancang, maka yang keinginan tadi kita dapat tahan. Keinginan ni hanya datang sekejap, lepas tu habis. Suka pada sesuatu benda tu, tapi kejap lagi akan hilang. Datang lagi yang baru, datang lagi yang baru. Tapi kalau itu keperluan, betul-betul kita nakkan dia, maka kita akan listingkan, kita akan list downkan dia. Jadi dalam rumah tangga ada perancangan, anak-anak sekolah kita ada perancangan. Wah, Iman, kita sebagai ibu rumah tangga yang memegang duit pasar ni, bu yang suami kita kasih, pun ada perancangan. Hari ni nak masak apa? Tulis. Agar kita punya perbelanjaan tidak terlebih dan tidak membazir. Begitu kalau kita ada perancangan. Jadi kita merancang ni untuk kejayaan. Bukan merancang untuk kegagalan. Begitu kita atur jadual kita. Kita bekerja sekarang ni. Di dalam muhasabah kita ni. Kita bekerja. Sekarang dah dibenarkan. Ada beberapa pejabat dah boleh masukkan staf-staf untuk bekerja. Yang ada lagi masih lagi kerja daripada rumah. So kalau kita bekerja dekat luar. Dah mula nak masuk office kita ni. Jadi kita merancang. Hari ni pagi buat apa? Masaknya bila? Dengan anak bila? Nak ambil anak balik sekolah tu bila? Jadi kalau kita merancang, hidup kita tak jadi huru-hara. Ini kadang-kadang bila kita gagal merancang tu, Bu, ini mendatang. Kita boleh jadi stres. Orang perempuan kalau dah stres, lebih hebat daripada lelaki tau. Jangan pancing-pancing orang perempuan kalau dah stres. Jadi perancangan dalam keluarga, perancangan dalam menuntut ilmu, perancangan dalam apa saja adalah memang amat baik. Wak Imam kita bekerja pun dalam tempat kerja ada perancangan, ada teamworknya, ada macam mana kerjasamanya, bagaimana kita nak linkkan ni. Kalau tak ada kerjasama, persefahaman dalam rumah tangga, maka rumah tangga tadi tak akan dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga kita dalam nak mengurak langkah kepada tahun 2021 ni. Baru beberapa minggu kita masuk. Perancangan kita perlu ada, muraqabah dan muhasabah mesti terjalin dalam diri kita. Baik, kita teruskan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 1 yang bermaksud telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Ini kita takut, Bu. Dalam surah Anbiya ayat 1 tu Allah terangkan, dah hampir ni, kita dah hampir sebenarnya kepada Allah. Kalau kita tengok keadaan COVID sekarang ni, kita akan teringat kisah-kisah yang Allah turunkan azab sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah turunkan azab kepada umat Nabi Nuh. Bagaimana Allah turunkan azab kepada umat Nabi Lut. Bagaimana Allah turunkan azab kepada umat Nabi Saleh yang ingkar akan tauhid Allah. Begitu dengan kita. Allah dah peringatkan kita banyak kali dalam Al-Quran. Kalau kita melanggar larangan Allah, apakah azab-azab akan kita terima? Kalau kita membuat perintah Allah, apakah impak kita terima? Natijah kita terima? Allah dah janji, sebesar zarah pun kamu melakukan dosa, kata Allah, akan diperhitungkan segala amal baik kita di yaumul mahsyar. Sebesar zarah ni, Bu, dia halus tau, macam debu. Sekecil itu pun, kata Allah, aku akan perhitungkan segala amalan-amalan kamu. Allah tak zalim. Allah berhak. Jadi kita sebagai manusia, Allah dah peringatkan dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Telah hampir datang. Tapi kenapa kita manusia, kata Allah, semakin lalai dan tidak hiraukan persediaan. Jadi dalam kita muraqabah, dalam kita muhasabah,
menuju kepada 2021 sekarang ini, mari kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan ilmu kita untuk betul-betul diterima oleh Allah besok di yaumul mahsyar. Jangan jadi orang yang lalai. Alangkah ruginya, Bu, ketika kita baca sejarah dalam Al-Quran, dalam buku-buku riwayat imam-imam ataupun ulama-ulama, banyak benda-benda berlaku. Kenapa mereka zaman-zaman Nabi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, kalaulah Allah turunkan azab macam ini, beginilah jadinya, wahai Allah, kembalikan aku semula kepada alam yang tadi tu. Maka kata Allah, dah lambat. Peringatan datang hanya sekali, Bu. Bila Allah dah ingatkan, maka kita kena rebut. Makanya Rasulullah mengajar kita dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, "Ightamim khamsa qabla khamsin." Rebut, kata Rasulullah, 5 perkara sebelum datang 5. Jadi salah satunya dalam 5 perkara tadi adalah ketika kita sihat sebelum kita sakit. Kita rebut. Dalam sihat ni kita ambil peluang banyak-banyak. Apa saja peluang kita dalam menuntut ilmu, dalam rumah tangga, dalam dengan kita berjiran, kita menuntut, ambil yang baik. Kerana jangan sampai rugi besok di hadapan Allah. Bila rugi di hadapan Allah, kita tak akan dapat kembali lagi ke alam yang kita duduk sekarang ni. Maka terputuslah segala amalan anak Adam apabila kita dah meninggal dunia, melainkan 3 perkara yang kita tinggalkan. Salah satu kata dalam hadis itu mengatakan adalah amal jariah yang kita miliki. Jadi mudah-mudahan apabila Allah nak mengangkat kita, nak mengambil kita, dah sampai masa kita kembali kepada Allah SWT, maka kita kembali dalam keadaan yang dah bersedia. Tidak ada lagi yang kurang-kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimah yang dirahmati Allah, oleh itu sebagai insan kita perlu selalu muhasabah atas setiap tindakan bagi mengelakkan mengulangi sebarang kesilapan dan kecuaian. Takkan bila kita dah jatuh dekat satu tempat, kita akan jatuh lagi di tempat tu. Pastinya kita takkan jatuh, kan, Bu? Dah tahu, tempat ni bahaya. Bila kita nampak lagi tempat ni bahaya, kita akan jalan di tempat yang lain yang menyelamatkan kita. Jadi dalam masa yang sama juga, kita perlu meningkatkan muraqabah, yakni mematerikan perasaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu dan keadaan. Jadi tali karam muhasabah, kita merenung diri kita. Apa yang Allah kasih sekarang ni, musibah yang berlaku COVID-19 ni adalah satu ujian yang amat getir yang tak dapat kita lupakan pada tahun 2020. So bila kita dah menjalani hari ini, maka kita kena muraqabah, yakni perasaan keagungan kita pada Allah kita kena kuatkan lagi. Yakinkan lagi, dekatkan lagi, Bu, dekatkan lagi. Dengan dekat kepada Allah, jiwa kita akan merasa tenang. Jiwa kita akan merasa tidak kesunyian. Kerana di saat kita kesunyian, ada yang mendampingi kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pernah berkata, kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan berlari. Kalau kamu datang kepadaku dengan sedepa begini, kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan berdepa-depa, berhasta-hasta. Itu menunjukkan kasih sayang Allah pada kita. Bila Allah dah sayang pada kita, Allah akan dengar segala permintaan kita. Segala doa kita Allah akan dengar. Tapi kalau kita tak jaga Allah dengan sempurna, dengan baik, bagaimana Allah nak jaga kita kat dunia ni dengan baik? Jadi justru itu, Bu, muraqabah adalah perasaan keagungan Allah SWT pada setiap waktu dan keadaan. Ia merupakan suatu perasaan yang sentiasa hadir dalam keyakinan bahawa setiap kelakuan, bahkan apa pun yang berada dalam hati dan fikiran kita adalah tidak terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita berazam supaya kita tidak melazimi kedua-dua tindakan ini, yakni muhasabah dan muraqabah, supaya tahun baru dan kehidupan mendatang terhindar daripada kelainan, kealpaan dan kegagalan. Bukan mudah, Bu. Kalau kita merancang sesuatu, memang kita boleh merancang. Tapi kadang-kadang nak melaksanakan tu agak sukar. Bila kita mengatakan kita azam,
Orang akan cakap, senang cakap, bila dah kena kita tak tahu nak bikin apa. Jadi dalam ini, sebagai orang beriman, dekatkan diri. Hanya mendekatkan diri kepada Allah lah jiwa kita akan tenteram. Allah dah kasih tempat, dia kasih waktu untuk kita dengan dia. Kalau kita kurang dalam kita salat sunnah, maka kita mulakan lagi salat sunnah kita. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat sunnah rawatib. Kalau kita macam nak mulakan dalam sunat malam, kita agak-agak macam berat nak bangun, minta pada Allah. Apa yang boleh kita lakukan kalau kita nak solat sunnah malam, solat tahajud, solat apa saja. Sebelum tidur tu, lepas sembahyang isyak, kita tidur dulu. Disunatkan tidurlah. Sebab kita takut nanti dalam kita solat tu kita tersengguk-sengguk. Bila dah tersengguk-sengguk, waktu pukul 2 pagi, kita tak tahu apa yang kita baca. Kita tak tahu apa yang kita laksanakan. Jadi makanya disunatkan lepas sembahyang isyak, jika boleh kita tidur dahulu. Ambil energi sedikit. Cakap, Bu. Wahai Allah, malam ni saya nak mulakan solat sunnah tahajud. Bangunkanlah saya, wahai Allah. Wahai mata, bangunlah pada pukul 2 pagi. Wahai diri, persiapkanlah diri untuk kita munajat pada Allah. So, bila ibu dah lafazkan niat seperti ini untuk bangun menuju kepada Allah, untuk bertakarub dengan Allah di waktu malam, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Bila ibu tidur lepas isyak tu, dalam pukul 9, 9.30, 10 lah ibu tidur. Kadang-kadang mata kita tak boleh tidur, Bu. Sebab perjanjian kita dengan Allah dah ada. Wahai mata, jangan kamu tidurlah sebentar lagi kita nak bangun untuk solat sunat tahajud. Kadang-kadang pukul 11 dolar dah tak boleh tidur, dah gelisah. Sebab dah nak ready bikin. Jadi ini niat kita, bila niat dah dipasangkan dengan baik, insya-Allah Allah akan bantu kita. Bantu dalam keadaan yang baik juga. Jadi kalau kita dapat bangun waktu pagi, pukul 2 pagi tu, masya-Allah, Bu. Indahnya, saya pengalaman bikin dekat waktu jadi mahasiswa di Indonesia. Tahu kawasan rumah saya tu kawasan perkampungan sekolah, tempat kita universiti lah. Jadi perkampungan tu banyak rumah-rumah sewa. Semua rumah-rumah sewa tu diduduki oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalau pukul 2 pagi kita nak bangun dalam suasana kampung, bunyi cengkeriknya, bunyi macam-macam, tidak menggugat kita. Kita dah biasa duduk dekat flat, dekat bandar, hiruk pikuk kenderaan yang kita nampak. Bila kita duduk dekat dalam suasana kampung, Masya Allah, itu yang saya lakukan. Bila nak bangun malam, wahai Allah, izinkan saya untuk bangun tahajud malam ni. Cerikkan mata ini. Alhamdulillah, Bu. Begitu dengan wuduk kita. Kalau kita jaga wuduk kita, contohlah kita pagi pergi kerja dengan berwuduk, yang kerja dekat masjid ke dekat badan-badan mana kita pagi dah berwuduk. Wahai wuduk, kita boleh cakap wuduk tu. Ataupun kita solat zuhur. Dah tak ada benda, dah habis sembahyang zuhur tu, kita semua dah masak, dah ready, anak-anak dah balik sekolah, dah makan semua. Kita boleh simpan wuduk kita. Kita boleh cakap, wahai wuduk, kekallah sampai kepada waktu asar. InsyaAllah. Ini kalau yang boleh simpan wuduknya. Yang boleh tahan wuduknya. Yang ada orang kadang-kadang dah bercakap sampai 5 minit dah tak boleh tahan. Okey, kita tak boleh tahan, kita dah keluarkan. Kalau memang tak boleh tahan, kita keluarkan. Waktu nak solat waktu asar, kita ambil yang baru. Jadi kalau kita dapat jaga, Alhamdulillah. Antara maghrib dengan isyak, Bu, 1 jam. Sekarang kita maghrib 7.10, 7.15. Kemudian kita punya isyak 8.20, 8.25. Antara 1 jam tu. Tu kita boleh simpan. Daripada kita simpan tu, Bu, wahai wuduk, kekallah. Kita ambil wuduk tu dalam bilik air. Dah habis wuduk, kita niat dalam hati kita, wahai wuduk, kekal sampai kepada waktu isyak. Daripada maghrib tunggu ke isyak tu, lepas kita berjamaah dengan suami kita, kita boleh duduk baca Quran. Sekarang masa cepat, Bu. Kadang-kadang baru baca Quran, baru berapa baris Quran kita baca, tiba-tiba dekat radio dah bunyi azan isyak. Jadi kita tak, yang boleh tahan, tahanlah wuduknya. Yang tak boleh tahan, silakan. Setiap kali kita perbarui wuduk kita. Jadi kat sini dapat kita melatih diri kita dengan muhasabahnya, dengan muraqabahnya. Jadi benda-benda yang baik, insya-Allah Allah akan bantu kita. Baik jemaah muslimin dirahmati Allah, ingatlah wahai saudaraku, muhasabah, iaitu perhitungan di dunia, merupakan persediaan awal kepada hisab, iaitu perhitungan yang sebenarnya di akhirat. Di akhirat kelak, kita semua akan dihisab dan dipertanggungjawabkan atas pendengaran, penglihatan serta seluruh tindakan dari anggota tubuh badan kita. Justru itu, rancanglah dengan baik segala tindakan kita. Sentiasalah bermuhasabah dan tingkatkan muraqabah agar diri kita sentiasa terpandu
atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini tidak ada lain, hanya kembali kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Doa kita panjangkan, kata Allah, kalau kamu tak suka berdoa padaku setiap kali habis solat, bukan tak suka, kalau kamu tak nak berdoa padaku, berarti kamu orang yang lokek, kata Allah. Sedangkan Allah nak memberi ni. Kita dah muhasabah diri kita, nak muraqabah ni, nak mendekatkan diri dengan jalan Allah dan ketaatan pada Allah, maka banyakkan berdoa. Selebih itu kita banyakkan berdoa, sentiasa minta pada Allah kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Kerana dengan muhasabah dan muraqabah, diri kita sentiasa terpandu atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang bermaksud, dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan tak nyaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya, iaitu untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung, kata Allah. Neraca, Allah jadikan neraca timbangan yang memang menimbang segala amal baik kita. Allah tak akan melebihkan, tak akan mengurangkan. Allah lebih tahu kita manusia melakukan di atas muka bumi. Walaupun sebesar biji sawi, kata Allah, kalau itu perlu kamu lakukan, perlu dihitung, maka Allah hitung. Dan segala tadi saya dekat tadi, anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi segala perbuatan kita di dunia. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Justru itu saya cakap tadi, mari kita muhasabah balik diri kita. Renungkan balik. Azam dah berlalu. Dah berapa minggu kita laksanakan. Tapi sekarang kita kembalikan muraqabah, kekuatan kita, jiwa kita kepada Allah SWT. Jadi daripada ayat tadi, surah Anbiya ayat 47, tafsirnya menerangkan, Allah mengabarkan keadilannya ketika menghisap makhluknya pada hari kiamat. Allah khabarkan keadilannya. Allah betul-betul adil. Walaupun sebesar biji zawi, walaupun sebesar zarah, kata Allah, kalau itu dosa kamu lakukan, maka aku akan balas balik, kata Allah. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika meletakkan timbangan amal yang adil dan akurat, sehingga tidak ada seorang pun yang terzalimi atas amalannya, baik itu orang beriman maupun orang kafir. Maka Allah, keadilan Allah, timbangan Allah, neraca Allah memang adil. Meski amalan dikerjakan itu seberat semut kecil dari kebaikan atau keburukan, semua itu, kata Allah, akan mendapat balasannya. Dan cukuplah, kata Allah, Tuhanmu yang menghitung amalan seluruh hambanya. Bila dah kembali kepada Allah, dah tak boleh keluar balik. Dah tak boleh minta tolong siapa-siapa. Hanya amalan kita yang Allah perhitung di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa dalam ketenangan, dalam muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara kita muhasabah dan muraqabah, kita menjadi insan yang sentiasa dicintai Allah dan Rasulnya. Baik, sebelum kita menutup, mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan dengan doa ni Allah memberi kita taufik dan hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap makhluk. Justru kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar angkatlah dan hilangkanlah segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepada Engkau, ya Allah, tempat kami berintih dan bermunajat. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan kami, orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu, memohon pertolongan. Mudah-mudahan ya Bu ya, dengan kita baca doa ni, Allah sentiasa merahmati kita. Allah tak lokek dengan rahmatnya, tapi kita jangan membataskan diri kita dengan Allah. Tadi bertakwalah kepada Allah dengan melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa dalam lindungan Allah
sepanjang kita menempuh tahun 2021. Akhir kalam, sama-sama kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Mudah-mudahan Allah berkati kita dalam kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhir kalam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Bertemu lagi kita pada siri berikut-berikutnya akan datang. Salam hormat, salam sejahtera dari saya. Jaga diri, jaga kesihatan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sepanjang kita berdigital melalui kuliah Muslimah Anjuran Masjid Darul Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.